Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang sedang menonton Bengkel Smartphone Photography Tips and Trick for Beginner. Diharapkan para penonton yang para hadirin yang sedang berada dalam Cisco Webex sekarang ni berada dalam keadaan sihat dan selamat lah, terutama sepanjang tempoh pelan pemulihan negara yang sedang berlangsung sekarang ini. Baik, program ini merupakan program anjuran Perpustakaan Tun Abdul Razak, Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau yang akan disampaikan oleh speaker Encik Muhammad Faizal bin Osman, juga merupakan pembantu pustakawan di PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau. Juga memang telah dikenali lah, terutama bagi warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan sebagai orang kuat ataupun orang yang sangat pakar dalam bidang-bidang grafik dan sebagainya, orang rujukan dalam hal ehwal penerbitan bahan-bahan korporat dan sebagainya. Jadi memang dah tak, orang kata tak disangkal lagi lah kebolehan Encik Faizal ini. Baik, kepada yang sedang menonton yang telah pun masuk ke dalam pautan ini, saya mohon mungkin boleh share lah juga kepada rakan-rakan yang lain, mungkin ada yang berminat untuk sertai program ini. Jadi boleh kongsikanlah pautan program ini kepada rakan-rakan yang lain, kerana program ini juga disediakan jam latihan dan ECJ penyertaan lah bagi peserta, dan saya akan berikan pautan kehadiran dan maklum balas pada penghujung program nanti. Baik, sebelum kita bermula dengan program bengkel kita pada pagi ini, saya ingin membacakanlah sedikit penafian. Dan maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja, dan ia hanyalah pendapat dan komen peribadi daripada panel dan bukannya pendirian rasmi daripada pihak universiti, dan pihak universiti tidak akan bertanggungjawab terhadap komen ataupun pendapat yang dikeluarkan ataupun yang disampaikan. Baik, saya mohon kerjasama daripada hadirin yang berada dalam program sekarang ini, demi kelangsungan program, agar anda mematikan mikrofon ataupun berada dalam keadaan mute lah. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker kita, boleh disertakan soalan anda di ruangan chat. InsyaAllah Encik Faizal ataupun saya sendiri akan utarakan soalan anda untuk dijawab, ataupun ketika sesi Q&A nantilah kita akan jawab soalan. Baik, tanpa membuang masa, saya tak nak drag terlalu lama. Saya ingin serahkanlah Bengkel Smartphone Photography Tips and Trick for Beginner kepada speaker kita, iaitu Encik Muhammad Faizal. Silakan. Okey, terima kasih bos. Assalamualaikum. Pertama sekali, terima kasihlah atas pujian tu. Saya nak ceritakan sebab saya bukan basic untuk kamera, tapi disebabkan masa study kita untuk membuat grafik, kebiasaannya kita orang kena cari konten sendiri. Lepas tu bila kita kena cari konten sendiri, dan kebanyakannya memang kita akan gunakan kamera lah untuk nak jadikan konten untuk grafik. Sebab tu sekarang ni nak kata profesional tu tak lah, tapi kita boleh kongsi, kita share. Start ni kita akan pilih kepada sekejap benda pertama yang kita kena pilih untuk iPhone smartphone fotografi ni, kita kena pilih sama ada Android ataupun iOS. Tapi saya rasa majoriti yang ada dekat sini menggunakan iOS, sebab saya pun sendiri gunakan iOS. Untuk Android dia lebih kurang sama. Sebab sekarang ni sebab sekarang ni kita lebih banyak ambil gambar guna handphone. Sebab tu sekarang ni kamera smartphone lebih kurang DSLR bagi pendapat saya lah. Tapi still kamera DSLR lagi advance daripada untuk situasi low light. Apa benda yang kita kena consider untuk untuk sesebuah kamera? Kita kena fikirkan untuk image quality dia. Image quality dia maksudnya kamera kita tu ada function quality yang macam mana? Ada certain kamera dia punya pixel tinggi. Dia tak macam dululah, macam iPhone handphone sabun semua kan.
So sekarang ni kualiti kamera dah seakan-akan kamera DSLR. So kita kena fikir dia punya image quality, megapixel, screen size dengan image stabilization. Image stabil ni tak semua handphone ada. Setahu saya, pada pendapat saya lah, kalau macam iPhone, latest update untuk iPhone 12 Pro Max memang dah ke arah DSLR. Image quality dia pun sangat bagus. Bukan nak promote tu lah, tapi dari kerja saya pun pakai 11. Still tak, 11 dengan 12 dia punya perbezaan sangat jauh. Okay, next, dia punya storage space. Okay, storage space ni disebabkan image quality. Lagi tinggi kualiti gambar tu, dia akan lagi makan space lah. Sebab tu sekarang ni kalau kita setakat beli yang untuk 64GB, bagi saya tak mencukupi. Walaupun saya tak suka sangat bergambar, tapi satu, kalau contohnya macam iPhone, satu gambar dia akan ambil space dalam 12MB. Dia kalau tengoklah, kalau kita setting untuk 4K, dia akan lagi terang lah, lagi makan space. Okey, satu lagi kita kena tahu function kamera kita. Okey, contohnya kita guna untuk panorama. Panorama biasanya kita gunakan kamera tu, selalunya orang guna panorama ni untuk ambil view sekeliling dalam bentuk yang lebih luas lah. Tapi function panorama ni juga kita boleh buat, kita boleh gunakan untuk ambil gambar contohnya bangunan tinggi. Kejap lagi saya akan tunjuk satu video tu yang menunjukkan kita gunakan panorama sebagai sebagai cara kita nak ambil gambar tanpa perlu kita mendongak terlalu tinggi. Okey, yang ketujuh ialah harga. Sekarang ni kalau kita tengok harga telefon pun boleh katakan agak mahal lah. Tapi sebenarnya fotografi ni pun memang satu hobi yang mahal. Kalau siapa-siapa, saya rasa ramai yang ada DSLR kan, so kita boleh tahu harga lens dia berapa. Memang hobi yang mahal. Okey, sebab pun kamera ni paling ideal sebab untuk fotografi. Sebab ia sentiasa ada dekat tangan kita. Okey. Lepas tu kita boleh ambil gambar tanpa banyak berfikir, dan kita boleh terus upload ke media sosial. Selalu macam itulah. Satu lagi macam ni, dia memudahkan perkongsian gambar. Macam kalau dulu DSLR, dia agak susah lah. Kita kena transfer ke PC dulu, dan kita kena resize dan baru kita akan upload. Okay. Okay, ini 5 jenis smartphone yang mempunyai kamera terbaik tahun 2021 pada pendapat saya lah. First sekali ialah iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max ni dia ada 3 rear kamera, tapi kelebihannya pada zoom lah daripada handphone biasa. Satu lagi, sensor dia pun 47% lagi besar daripada handphone-handphone yang lain. Yang kedua ialah OnePlus 9 Pro. Yang ketiga, Samsung Galaxy S21 Ultra. Ini yang boleh 20 times zoom tu. Lepas tu iPhone 12 Pro dan Samsung Galaxy Note. Ini pada pendapat saya lah, sebab saya tengok-tengok, saya pernah try ke semua handphone ni. Tapi bagi saya still iPhone 12 Pro Max yang paling kamera dia paling canggih setakat ni. Okay. Okay, macam ni. It's not the camera but who's behind the camera. Macam kita biasa dengar lah, kalau kita beli kamera harga 10,000 pun, kalau kita tak reti nak gunakan contohnya komposisi yang betul, dia gambar tu still akan sama je. Okay. Okay, ini adalah asas fotografi. Triangle ni, exposure triangle, basically untuk fotografi sama ada kita gunakan kamera ataupun DSLR ataupun smartphone, benda ni saja yang kita kena study. Kita kena mahirkan. Okay. Aperture ialah saiz bukaan tingkap kamera. Shutter speed adalah jumlah masa bukaan tingkap kamera, dan ISO adalah sensitivity sensor terhadap cahaya. Sebab untuk telefon, shutter speed biasanya akan dikawal oleh handphone tu sendiri. Kita tak boleh set untuk shutter speed, kita boleh just ISO dengan aperture sahaja. Okay, ini kita kena tahulah macam mana dekat handphone tu kita nak adjust ISO dengan shutter speed. Dengan aperture, sorry. Okay.
Cuma kamera DSLR smartphone adalah point and shot. Terdiri daripada dua bahagian, body shutter dan lens. Aperture ialah semakin besar nilai aperture tu semakin gelap gambar, dan semakin besar nilai aperture tu f number, background dia semakin sharp. Okey, ini contoh gambar yang menggunakan aperture f4. Boleh nampak perbezaan lah antara gambar kedua-dua gambar ni. Lagi besar gambar tu, lagi tinggi f number tu, dia akan jadi lagi gelap. Kita depends on situation lah. Kalau kita shoot untuk indoor, kita kena kurangkan f number. Kalau kita shoot outdoor mungkin terlalu terang, kita kena tinggikan f number. Okey, shutter speed dia kira per saat. Okey, macam dalam slide lah. Semakin tinggi nilai shutter speed, semakin gelap gambar. Nilai shutter speed tinggi akan membekukan gambar. Membekukan maknanya dia freeze lah. Lagi cepat pergerakan tu kita tengok. Okey, ini perbezaan dua gambar yang penggunaan shutter speed yang lain. Yang lain, berlainan. Shutter speed yang untuk yang pergerakan yang laju, kita kena gunakan shutter speed yang tinggi. Kalau untuk contohnya gambar air terjun ni, kita nak nampakkan air terjun, air tu mengalir, so kita kena gunakan shutter speed yang rendah. Tapi untuk gambar yang belah kiri ni, biasanya kita kena gunakan tripod lah. Sebab kalau kita nak ambil gambar air mengalir tu, kita ambil masa. So daripada kita pegang je handphone tu, better kita letakkan pada tripod. Okay, next. Ini gambar contoh lagi, shutter speed, perbezaan shutter speed. Okay, ISO ialah rating untuk kelajuan filem atau sensor. ISO rendah akan menyebabkan sensor kurang peka kepada cahaya dan akan memerlukan aperture lebih besar dan kelajuan shutter yang lebih lama. Okay, saya rasa basically kalau kita gunakan smartphone ni, kita tak berapa, pada pahaman saya lah, kebanyakan yang kawan-kawan saya pernah jumpa, diorang jarang setting ISO ataupun ni. Biasanya kita akan main auto lah, tapi kalau handphone biasanya kita gunakan sunlight. Dia ada sunlight. Kita boleh rendahkan atau tinggikan sandal tu. Okey, kebaikan dan keburukan ISO yang tinggi. Macam dalam slide, dia memudahkan kamera tanpa tripod, mendapatkan gambar lagi sharp dan membantu dalam situasi yang tidak memerlukan flash. Okey, ini adalah ISO. ISO adalah tahap kesensitifan sensor kita pada cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, semakin cerah gambar kita. Ini perbezaan dua ISO yang berlainan. ISO yang rendah sesuai untuk gambar outdoor, cahaya matahari yang banyaklah, sekiranya natural light. Okey, tiga benda ni macam tadi, triangle ni kita kena mahirkan diri. Sebab kita kena try and error. Kebiasaan je lah. Macam atas ni, ISO outdoor ni kebiasaannya saya selalu gunakan ISO 800 ke bawah. Itu pada pemahaman saya lah. Kita kena main triangle tu. Okey, inilah tips mudah ambil gambar gunakan smartphone. Yang pertama sekali ialah bersihkan lens. Maksud saya bukan kita hantar Adobe untuk cuci lah. Benda ni sebelum kita ambil gambar, kita kena bersihkan lens, gunakan kain yang sesuai. Sebab kadang-kadang kita punya smartphone ni ada dalam poket. Bila dalam poket kadang-kadang berhabuk sebab lens memang amat sensitif untuk habuk. Sebelum kita ambil gambar, kita lap dulu. Kena rajin-rajin tangan lah untuk lap lens kamera. Okay. Kalau tak macam kotor gambar, macam lens tu tak berapa bersih, gambar tu akan jadi blur. Mungkin kita akan nampak dalam gambar kita tu macam ada bintik-bintik. Okay. Yang kedua ni ialah enablekan kita punya grid lines. Okay, grid lines ni sebenarnya okay, grid lines ni sebenarnya untuk membantu kita untuk mengambil gambar dan still dalam komposisi yang kita nak. Even saya pun lagi suka, sebelum ni saya memang tak tahu pasal grid line ni, tapi bila kita amalkan grid line ni, dia akan kita punya penceritaan dalam gambar tu akan jadi lagi cantik lah. Okay. Kejap lagi kita akan pergi kepada komposisi. So kita akan nampak perbezaan kenapa kita gunakan grid lines ni untuk mengambil gambar. Okey. Yang selepas tu ialah lighting. Kebiasaannya lighting ni kalau kita dekat outdoor, better natural lighting lah.
natural punya lighting. Sebab kita ambil, kalau kita ambil gambar under exposure, lebih baik daripada over exposure. Kita lepas, kalau macam under exposure ni kita boleh jalankan editing. So kita boleh boleh cantikkan gambar tu lagi. Gambar tu tak semestinya, dia tak mungkin secantik di SLR lah. Tapi dengan memahami kualiti cahaya, kita boleh ambil gambar ketika golden hour dan blue hour. Nanti saya akan cerita apa itu golden hour dan blue hour. Okey. Yang seterusnya ialah cari sudut yang menarik. Okey. Sudut yang menarik ni sebenarnya bergantung kepada penceritaan yang kita nak buat lah. Let's say kita nak ambil gambar orang, tak semestinya kita ambil gambar just static macam kebiasaan kita ambil gambar. Kita boleh try macam 3 position tu. Ini perbezaan lah. Ini yang cakap fotografer punya job. Sebab kita tengok macam-macam cara orang ambil gambar. Ada yang baring, ada yang terbalik semua kan. Tapi sebenarnya itu adalah untuk dapatkan shot yang menarik. Memang kita nampak pelik cara posture kita orang tu ambil gambar. Tapi sebenarnya memang tujuannya kita nak dapatkan shot dan angle yang menarik. Okay. Sebab dulu kawan saya pun ada sampai masuk semak semata-mata nak ambil gambar wedding yang cantik. Okay. Still taking pictures of flowers like this? Okay, ini contoh ni lah. Kejap Contoh kita gunakan smartphone kita untuk ambil gambar. Still taking pictures of flowers like this? Stop taking them like this. Take it like this instead. Put your phone over on portrait mode. Then you're going to want to flip your camera upside down. Then go on a grid line and take a picture. You should have something like this. Apply a preset in the link. Okay. Macam dalam video ni dia ambil gambar secara handphone tu diterbalikkan. Okay. Tujuan diterbalikkan tu adalah nak dapatkan perspektif yang menarik. Okay. Okay. Lepas ni ada video yang menunjukkan kenapa dia terbalikkan handphone tu. Still taking pictures of flowers? Still taking pictures of your pets like this? Stop taking them like this. Take it like this instead. You're going to want to throw your phone on portrait mode, flip your camera upside down, then you're going to want to get on the same level as your pet. Now, since you can't direct a pet around, you're probably going to end up having to take multiple pictures. So take a couple until you find one that you really like. Then you should have something like this. Like and follow on Instagram for more. Okay, contoh macam ni. Dia terbalikkan kamera tu, dia dapatkan angle yang cukup menarik. Kalau let's say kita ambil gambar dengan cara yang kebiasaannya, kita terpaksa menunduk semua kan. So bila kita terbalikkan handphone ni, hasilnya lebih kurang macam ni lah. So dia punya perspektif tu ada, cantik. Okay, yang seterusnya adalah komposisi. Komposisi ni adalah, bagi saya lah, adalah guideline untuk menjadikan gambar kita tu lagi menarik dan dan akan lagi cantik dari segi penceritaan dia. Okay. Komposisi merujuk kepada gubahan atau reka bentuk kita penyusunan elemen dan dikaitkan kepada latar belakang suatu imej. Komposisi membuatkan subjek dalam gambar kita lebih menarik dan menjadi fokus dalam gambar. Banyak teknik yang kita boleh gunakan. Kita akan pergi lepas tu. Okey. Ini teknik yang pertama. Kebiasaannya basic teknik ini adalah basic teknik untuk fotografi. Rule of third. Dia sama, kalau contohlah kita kan dah aktifkan grid line tadi kan. So sekarang ni function grid line dia lebih ke macam ni. Kita meletakkan subjek di 1/3 gambar. Tak kisahlah sama ada kalau boleh tempat-tempat dia kena, tujuan dia ialah nak menampakkan objek dengan apa yang ada di sekitar dia. Okey. Bila kita nampak objek di sekitar je, gambar tu jadi lebih menarik lah. Tak semestinya kita fokus kat gambar perempuan tu saja. Kita kena tunjukkan tempat tu juga. Itu tujuannya rule of third. Ini satu lagi rule of third. Kalau boleh objek tu ada dalam bulatan putih tu. Dari segi kita bukan nak shoot batu saja, kita nak shoot alam sekitar dia sekali. So bila ada grid line tu, kalau ada grid line tu dia nampak lagi cantik lah. Okay, next ialah leading line. Menggunakan garisan di background untuk memfokuskan kepada subjek. Okay, leading line ni kebiasaannya kita ambil gambar macam sini lah. Contoh gambar ni ialah di tengah jalan. Yang garisan kuning tu kita masukkan, itu ialah grid line. So bila kita ambil gambar macam ni, gambar tu nampak lagi cantik. So dari segi penceritaan dia pun kita tahu, kita boleh tengok dia punya background tu.
tak semestinya kita fokus kepada objek lah. Objek ialah person yang kita nak ambil. Ini satu lagi contoh untuk leading line. Bila kita gunakan leading line ni, kita contohnya tengoklah, kita boleh nampak gambar tu, kalau kita ambil biasanya straight tak adalah nampak menarik kan. Macam kalau kita ambil macam ni, dia akan nampak lagi kemas. Okey. Next ialah, ini ialah contoh kita gunakan mode panorama dalam handphone untuk mengambil gambar menara KL. Okey. Ini kita kita gunakan panorama untuk ambil gambar macam tu. So tak semestinya kita perlu mendongak kepada bangunan yang tinggi ni. So kita gunakan panorama untuk ambil gambar macam ni. Dia lagi mudah lah. This is the Okay. 30-day iPhone Photo Leading Challenge, day 20, leading lines photography. First thing you're going to want to do is put your camera on 0.5 zoom. Then you're going to want to put a timer on for 10 seconds. After that, you're going to flip your camera upside down. Then grab a water bottle, pour a little bit of water out to make your own puddle. Once you've got that puddle made, you're just going to snap a picture. After that, go out into your frame. Just make sure to be in the center line. You should have something that looks like this. Okey, macam ni pun dia terbalikkan handphone sebab kita nak dapatkan perspektif yang menarik. Kita kena cuba angle yang lain lah. Okay, macam dalam video ni, person ni dia kena buat 3-4 kali kerja. Sebab kita nak createkan satu gambar yang baik, dia sampai siram air kat jalan tu untuk dapatkan reflection. Reflection ni pun salah satu komposisi yang sering digunakan. Here's why you should flip your phone upside Ini down. when kenapa dia taking kena pictures. terbalikkan. When you flip your phone upside down, it gives you just a little bit more perspective to work with when it comes to the ground, which when you include a subject in your photos will actually help you get a little bit more perspective and a bit more of a hero shot. Here's an example right side up, and then here's an example upside down. Like and follow for more. So kita nampak perbezaannya daripada standard cara kita pegang handphone dengan kita terbalikkan. So dia akan nampak perbezaannya. Tapi dia cantik pun sebab dia lepas edit kan. Okay, next ialah framing. Framing ni ialah subjek, kepung subjek agar mata tertumpu lebih kepada subjek. Kita frame, kita kepung objek yang kita nak ambil tu dengan sesuatu benda. Tapi biasanya macam biasalah, fotografi ni dia perlukan imajinasi yang kuat. Sebab satu lagi kena ada kesabaran yang tinggi lah. Sebab kita kena tunggu dan tunggu momen yang sesuai untuk kita ambil gambar. Ini contohnya framing. Kena cari sesuatu benda yang boleh di-framekan. Senang cerita macam tu lah. Kita framekan objek yang kita nak ambil gambar tu. Betul. Okay. Satu lagi, ini reflection. Menggunakan permukaan berkilat untuk mendapatkan reflection. Macam dalam video tadi, dia simbah air di atas jalan semata-mata untuk mendapatkan reflection tu. Okay, bila kita dapat gambar reflection, gambar dia nampak lagi nice lah. Okay, contoh macam gambar ni, memang ada lopak air tu. So bila kita ambil gambar macam tu, dia nampak ada reflection kat bawah. So gambar akan lagi menarik lah. So, okay, ini satu contoh lagi untuk reflection. Dari segi penceritaannya pun cantik lah. Kita nampak benda tu tak semestinya kita nak fokus ke someone ataupun objek yang kita nak ambil tu. So kita boleh gunakan keadaan sekeliling dia. Okay, next ialah simetri. Simetri ni ialah subjek diletakkan di tengah-tengah untuk mendapatkan persamaan kiri dan kanan. Kebiasaannya gambar ni kita kena usahalah untuk ambil, kita kena try. Okey, contohlah gambar ni, dia punya objek ni kiri dan kanan dia, objek di center, kiri dan kanan ni sama rata. So kita dapatkan hasil macam ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya ya. Okey, next, ini adalah simetri juga. Simetri ni kita boleh tengok objek kiri dan kanan dia sama. Dekat sini kita gunakan simetri, dekat sini juga ada leading line. Kita combinekan 2 atau 3 komposisi dalam satu gambar. Bila ada multiple komposisi ni, dia akan nampak lagi nice lah. Okay, next adalah lines and pattern. Lines and pattern ni biasanya benda yang berulang.
dia berulang, dia boleh mewujudkan corak. Contoh lain ialah kalau kita ambil gambar dekat stadium. Kursi-kursi stadium tu pun kita boleh anggap dia sebagai lens and pattern. So betul kan, bila kita ambil gambar ni kita kena ada banyak imajinasi. Kita kena fikir ke depan. Okay, next. Okay, sekejap saya on camera. Okay, ini adalah contoh satu lagi untuk lens and pattern. Bendanya corak yang berulang. Bila corak berulang ni, dia tak kira sama ada ni kalau kita nak dia contohnya macam tangga, bangunan, corak-corak bangunan, benda-benda ni adalah corak yang berulang. Okey, ini ialah satu lagi komposisi, ialah negative space. Kita nampak gambar ni banyak kosong kan, tapi sebenarnya intention ni kita memang nak buat macam tu sebab komposisi ni. Kita nak biarkan ruang tu kosong. So dalam erti kata lain ialah kita ambil gambar ni secara minimal lah. Okey, bila minimal dan kita edit, dia akan nampak lagi cantik. Okey, ini satu lagi living negative space. Dia punya objek sikit lah, tapi lebih kepada ruang tu lagi besar, nampak lagi besar. Okay, next ialah fill the frame. Fill the frame ni ialah kita penuhkan kita punya handphone punya screen. Maknanya objek tu kita akan penuhkan, so dia akan nampak lebih kepada portrait lah. Okay, dia nak nampakkan efek-efek. Sini pun ada corak yang berulang. So macam saya kata tadi, komposisi ni tak semestinya kita gunakan satu je. Satu gambar tu kita boleh combine 2 atau 3 komposisi. Okay, ini pun sama, fill the frame. Gambar burung hantu ni penuh. Okay, so dia ini pun dalam ni pun ada komposisi untuk simetri. Objek di tengah, kiri dan kanan dia sama. Okay, ini pula texture. Texture ni biasanya kita gunakan portrait lah. Kita nak dapatkan efek bokeh tu. So bila efek tu kita boleh nampakkan corak-corak yang ada dekat objek tu. Okay. Biasanya kita gunakan, kalau untuk DSLR dia biasa gunakan lens tele ataupun lens 50mm ke atas. Kalau untuk handphone pun boleh kita gunakan portrait je. So kita just fokus kat satu benda tu je. Okay, next ialah warna. Okay, kalau warna ni macam biasalah, warna ni mewakili kita punya emosi, suasana, mood dan message lah. Contohnya macam ni lah. Kalau kita ambil gambar yang tempat yang colourful, itu pun dah cukup cantik. So, kita nak timbulkan warna tu, dia punya colour harmoni. Okay. Ini satu lagi, depth of field. Masa saya kata tadi lah, kita gunakan depth of field, kita punya bokeh ni. Depth of field ni, dalam nama lain dia adalah bokeh. Dia hanya fokus pada objek tu je. Biasanya orang selfie, gambar portrait, kita akan perasan gambar belakang dia blur kan. Itu sebabnya lah. Kita panggil dia depth of field. Depth of field biasanya untuk iPhone kita boleh turun sampai, dia punya meter tu, kita boleh turun sampai ke 1.4. So gambar belakang tu dia akan nampak lagi blur. Okay, ini perspektif. Komposisi ni pula biasanya kita nak nampakkan dalam gambar tu dia berbentuk perspektif. Contohnya macam gambar bangunan ni, kita ambil gambar daripada bawah. So bila dia ke arah atas, dia akan nampak satu lagi dia ada leading line, dia ada pattern. So gambar tu nampak lagi cantik lah. Okay, ini satu lagi leading line. Ini perspektif. Gambar belakang sampai ke depan dia timbulkan satu shape yang perspektif. Itu pun macam saya kata tadi lah, kalau kita nak ambil gambar kita kena berfikir, kita kena study objek tu. Kita kena fikir lain lah, fikir. Kadang-kadang orang kebiasaan dia takkan nampak benda-benda macam ni. So kita kena fikir, kita akan jumpa benda tu dan kita terus ambil gambar. Okay, ini ialah satu lagi komposisi ialah simplified. Maknanya gambar tu simple. Dia macam negative space tadi, tapi kita dia foto tu sederhana lah, sekurang yang mungkin. Ini satu lagi, living negative space.
simplify semua. Simple lah, gambar simple lah. Okay, yang macam ni pula change your point of view. Yang ini ialah kita ambil gambar dengan sudut yang berlainan. Tapi kalau kita ambil gambar gunakan komposisi ni, tapi kadang-kadang kalau kita nak ambil gambar orang, kita tak perlu ke bawah sangat sebab kadang-kadang gambar yang kita shot tu dia akan nampak tak berapa elok lah. Tak semua gambar yang kita ambil kat bawah ni kita boleh gunakan. Okay. Satu lagi macam ni dia gunakan bird's eye. Maksudnya kita gunakan drone lah. Kalau let's say untuk handphone kita ambil gambar macam ni lebih kurang. Kita ambil gambar pada bawah. So nampak kelainan sikit lah. Okay. Okay, satu lagi tips ialah untuk iPhone ni, untuk telefon, smartphone, jangan zoom. Kalau boleh jangan gunakan digital zoom. Sebab kadang-kadang bila kita hasilnya dia akan jadi pelik sikit lah. Dia akan pecah, gambar tu akan pecah. Lebih baik kita ambil sama kalau untuk kita nak zoomkan dia, kita zoom pakai digital, kita ke arah objek tu ataupun objek pergi ke kita. Kita kena dekat objek tu. Kalau kita gunakan zoom, gambar ni mesti akan pecah. Dia akan rosak nanti. Satu lagi flash. Kalau boleh flash jangan guna. Okay? Sebab kadang-kadang ni kalau kita gunakan flash, kalau saya rasa semua ada pengalaman lah. Kalau kita ambil gambar, bila ada flash, kalau seseorang tu dahi dia tengah berpeluh, dia akan nampak berkilat. Betul tak? So kita jangan gunakan flash. Kita just adjust dia punya exposure dia sama ada kita nak terang ataupun gelap. Okay, next. Okay, masalah ni selalu ada dekat kita lah. Selalu kita menghadapi masalah ni. Gambar tu bergegar. Okay, kadang-kadang kita tak ada intention pun kita nak ni. Kadang-kadang kita dah ambil gambar, kita berperasan benda tu bergegar. Gambar tu tak berapa cantik lah. Okay, solutionnya kita boleh tripod. Sekarang tripod pun dah murah. Dah murah, lepas tu kita ada banyak pilihan. Kalau kita ada budget lebih, kita boleh beli yang branded punya lah, macam DJI ke apa. Okay, tu macam ni dekat Shopee. Banyak gambar tripod yang kita boleh guna. Semuanya portable. Saya pun ada satu, tapi itulah untuk kegunaan kebiasaannya, untuk nak ambil gambar secara statik ataupun lama lah. Okay, macam ni kita gambar ni bukan kita yang kita gambar, kita buat, bukannya kita ni. Kadang masa cakap tadi lah, kalau ambil gambar ni perlukan banyak kesabaran lah. Okay, bila banyak kesabaran, kita kena tunggu timing yang sesuai. Contohnya kalau kita nak ambil gambar landscape, kadang-kadang kita kena tunggu momen yang betul-betul cantik baru kita shot. Sebab tu kita yang buat gambar tu. Okay, untuk editing pula, bila kita dah settle semua ambil gambar, bagi editing, kalau boleh kita edit jangan over. Kita nak nampakkan se-natural yang mungkin. Contohnya gambar ni, kita ambil gambar masa golden hour. Golden hour ialah gambar-gambar sama ada matahari tengah terbenam atau terbit. Kadang-kadang ada certain orang dia akan ambil gambar, dia akan edit macam melampau. Dia tak nampak pun sebab hasil gambar tu tak mungkin jadi. So macam saya kata tadi lah, editing tu jangan over. Okay, kalau over gambar tu nampak pelik lah bagi saya. Okay, aplikasi editing yang biasa, yang gambar yang dicadangkan oleh saya kebiasaannya ialah ni. Visco Cam ni pun okey juga. Kita boleh ambil gambar, kita edit dan kita upload. Okay, yang kedua ialah untuk editing ialah Snapseed. Saya lagi suka guna Snapseed dia lah. Dia lagi mudah sebab kita boleh ambil gambar, kita upload ke Snapseed ni, kita edit. Kebiasaannya kalau kita nak edit, kita jangan edit kalau boleh jangan edit auto lah. Kadang auto bagi saya kalau kita edit auto ni dia tak berapa kena. Just kita adjust dia punya brightness, kontras dengan dia punya white balance. Biar nampak edit tu nampak semula jadi yang mungkin. Jangan terlampau terlebih edit.
Okey, yang ketiga ialah Lightroom. Okey, Lightroom ni kita staff UiTM, kebiasaan kita boleh apply untuk akaun Adobe. Adobe Lightroom ni kita lebih kepada profesional lah. Sebab kadang kalau siapa yang biasa guna, kita akan pakai preset. Preset tu ialah setting yang apa benda dah update. Preset. Lightroom preset ni kita boleh download mana-mana je sekarang ni, free. Kalau kita malas nak edit gambar tu satu-satu, kita nak adjust dia punya exposure semua ni, kontras, kita gunakan preset. Sebab sekarang ni ada yang 70 zaman 70-an punya edit preset pun ada. So gambar-gambar tu nampak seakan-akan lama walaupun dia baru je kita ambil. Okey, bila preset ni pula, kalau nak lagi cantik, better kita belilah preset. Mana-mana pun ada sekarang. Tapi kalau kita style UiTM, rugilah kalau kita tak gunakan Lightroom ni. Kita Adobe Lightroom. Kita login dengan kita punya ID dan kita akan dapat full version Lightroom ni. Dia tak ada benda-benda yang berbayar. Berbayar tu adalah, tapi tak semestinya kita akan guna. Okey, dengan Lightroom ni juga, kita boleh gunakan kamera Lightroom. Dia seakan-akan pada DSLR. Kita namakan dia Pro Camera. Dekat Pro Camera ni kita boleh gunakan setting seakan-akan DSLR. Contohnya macam ni Okey. Bila kita masuk Lightroom, dia punya basic setup ialah auto. Bila kita klik dekat auto tu, kita akan dapatkan Pro. Okey, bila kita dapat Pro ni, kita ada function macam setting exposure, kita boleh setting ISO dan kita akan setting white balance. Dan juga dalam Lightroom ni juga kita boleh save gambar tu dalam RAW. Okey, untuk editing kebiasaannya saya lagi suka gunakan RAW. Bila kita gunakan RAW, gambar tu kita boleh edit dengan lagi cantik lah, sebab dia punya resolusi tu tinggi. So bila kita edit, dia akan nampak lagi cantik. Kalau kita setting macam auto, dia save as JPEG. Bila JPEG tu okey, tak ada masalah JPEG, tapi bila kita nak edit tu kadang-kadang kalau terlebih edit, dia akan ada noise. Noise ni maksudnya gambar tu akan ada jadi macam berbintik-bintik. So gambar tak akan cantik, takkan berapa cantik lah. Jadi kalau boleh, siapa yang nak try gunakan Adobe Lightroom ni, cuba biasakan diri gunakan Pro Camera. So kita boleh dapatkan, kita boleh study yang exposure triangle tadi, kita gunakan dekat sini. Okay. Kalau untuk belajar mengenai fotografi ni, saya selalu refer ke empat akaun ni je. Biasanya Saiful Nang kita semua kenal lah, dia memang establish punya akademi. So dekat situ dia kebiasaannya dia akan ajar tutorial cara-cara untuk gunakan kamera. Macam yang video tadi saya pakai untuk yang the camera guide. Dekat dia ni dia biasalah orang luar negara ni dia dia mahir. Dia punya cara dia tu kita boleh praktikkan dekat kita punya ni. Kita boleh praktikkan dekat kita punya lifetime. Okey, macam iPhone Photography School ni, dia akan ajar basic cara untuk kita pegang handphone, cara kita untuk ambil gambar, sebab dia sebenarnya ada cara untuk pegang handphone. Dia untuk mengelakkan gambar tu bergegar. Kita boleh refer 4 benda ni.